mendeklamasikan sebuah sajak dan dua buah syair. Sajak Rasuah Perosak Negara, karya Nur Nadia Umira binti Darmadi. Tidak ada kata tidak ada lidah untuk mengungkapkan betapa jijiknya perbuatan manusia. Di bumi Malaysia yang subur dan makmur, namun terjerat dalam rasuah yang buruk. Di segenap pelosok purnama hingga senja, dosa terselindung membelenggu hati yang suci. Di pejabat tinggi kuasa berseliweran, namun rasuah masih menjala mengguris keadilan. Pandanglah rakyat penuh tanda tanya. Mengapa terus berbunga benih rasuah? Di mahligai kehakiman keadilan tergadai, hakim yang sepatutnya adil terpedaya dengan wang ringgit. Ringgit yang bergaul hati menjadi bisu. Mengapa di tanah air rasuah terus berkuasa? Kota yang membangun di desa yang terpencil, rasuah melanda tanpa batas dan kendali. Ini bukan sekadar cerita, bukan hayalan semata, tapi ini kenyataan yang perlu dihadapi bersama. Generasi masa hadapan melihat tindakan kita. Adakah kita tinggalkan warisan rasuah yang terkutuk? Berkorbanlah demi negara tercinta. Bersihkan diri dari rasuah. Kembalikan maruah. Bersatu padulah hendaknya. Lawan rasuah dengan teguh.
bina negara bersih, bebas daripada rasuah. Kita Malaysia berjaya tanpa rasuah menuju masa hadapan yang gemilang dan terpuji. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan penerangan bagi sajak rasuah perosak negara yang telah saya deklamasikan. Pada penerangan kali ini, kita akan melihat tema, pemikiran, jenis, bentuk, maksud dan nilai yang terdapat dalam sajak ini. Sajak ini bertemakan pengkritikan terhadap masyarakat yang terlibat dengan rasuah yang berlaku dalam negara Malaysia, tidak kira tempat, jawatan, pangkat dan sebagainya. Baiklah, beralih kepada pemikiran yang terdapat dalam syair ini. Jika kita lihat pada rangkap yang keempat, baris yang ketiga, ringgit bergaung hati menjadi bisu. Baiklah, apa yang dimaksudkan oleh penulis dengan ringgit bergaung? Bergaung secara umumnya merujuk kepada gema. Gema ni ialah bunyi yang dipantulkan berulang kali. Penulis menggambarkan bergaung sebagai perkataan yang menunjukkan sifat banyak. Jadi, penulis menyatakan bahawa apabila wang ringgit yang banyak telah membuang rasa tanggungjawab dalam diri individu yang mengambil rasuah. Pemikiran yang kedua ialah pemikiran yang mendorong supaya kita bersama untuk membangunkan negara yang bersih, adil dan berdaulat. Pemikiran ini juga dapat memberikan pesan positif mengenai harapan menuju masa depan yang gemilang tanpa rasuah. Jenis dan bentuk sajak ini. Sajak ini berjenis bebas. Bentuknya pula berbentuk kuadrin, iaitu 4 baris serangkap, dan bentuk ini juga menyerupai pantun dan syair. Baiklah, beralih kepada maksud sajak ini. Saya akan menerangkan maksud sajak ini secara keseluruhan dan mengikut rangkap. Baiklah, maksud secara keseluruhan sajak ini. Dalam sajak ini, penulis menunjukkan kecaman dan keprihatinan terhadap masalah rasuah yang berlaku di Malaysia. Dalam sajak ini, penulis menyatakan betapa besarnya impak rasuah dalam pelbagai aspek, termasuklah kehidupan, pemerintahan dan sistem kehakiman. Seterusnya, saya akan menjelaskan maksud sajak ini mengikut rangkap. Pada rangkap yang pertama, penulis tidak dapat menterjemahkan
betapa hinanya ataupun betapa buruknya perbuatan rasuah yang dilakukan oleh manusia. Pada rangkap yang kedua pula, penulis menyatakan bahawa di negara Malaysia yang dilihat harmoni dan kaya dengan keindahan alam, tetapi segelintir masyarakat masih terjebak dan terlibat dengan rasuah. Mereka menyembunyikan angkaranya dan memberikan kesan kepada kejujuran setengah pihak. Pada rangkap yang seterusnya, penulis memberi gambaran walaupun dalam jawatan kepimpinan yang tertinggi masih lagi wujud rasuah yang boleh merosakkan keadilan. Penulis juga menyeru rakyat untuk sedar tentang mengapa gejala rasuah ini semakin membesar. Maksud rangkap yang seterusnya, penulis menyatakan walaupun di tempat pengadilan ada seorang hakim tersebut merupakan seorang yang adil, tetapi hakim tersebut dibutakan matanya dengan wang ringgit yang banyak nilainya. Demi wang, keadilan hilang dan hakim, iaitu orang yang adil, membutakan hatinya. Penulis juga mempersoalkan mengapa rasuah terus berleluasa di tanah airnya. Maksud rangkap yang seterusnya, penulis menyatakan bahawa rasuah masih ada dan wujud di negaranya dan berlaku secara berleluasa tanpa dicegah, sama ada di kota yang membangun ataupun desa yang kecil. Penulis juga menekankan bahawa semua yang dinyatakan adalah kenyataan dan bukan cerita yang direka. Maksud rangkap yang seterusnya, pada rangkap ini, penulis mengingatkan bahawa tindakan ataupun tingkah laku masyarakat yang sekarang diperhati dan mungkin diwarisi oleh generasi masa hadapan. Penulis juga menyeru semua pihak untuk mencegah rasuah supaya negara terhindar daripada perbuatan yang hina dan buruk. Baiklah, tiba pada rangkap yang terakhir. Pada rangkap ini, penulis menyeru ataupun meminta semua pihak supaya bersama-sama berusaha mencegah rasuah. Penulis juga mengharapkan negara yang bebas daripada jenayah rasuah dapat diwujudkan demi masa depan negara yang cerah, gemilang dan terpuji. Beralih kepada pengajaran dan nilai yang dapat kita lihat berdasarkan sajak ini. Pengajaran yang pertama ialah jujur dan adil dalam kehidupan. Kita mestilah jujur dan adil dalam kehidupan supaya tingkah laku ataupun tindakan kita tidak memberi kesan ataupun memberi impak yang negatif kepada pihak yang lain. Kita juga mestilah jujur dan telus dalam melakukan sesuatu perkara supaya perkara tersebut berjalan dengan lancar. Pengajaran yang kedua yang kita dapat lihat dalam sajak ini ialah kita mestilah mengelakkan diri daripada rasuah. Perbuatan rasuah merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak mendatangkan faedah. Perbuatan rasuah merupakan jenayah yang buruk
yang tidak boleh dicontohi oleh generasi masa hadapan. Oleh itu, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk membasmi jenayah rasuah yang berlaku di negara kita. Pengajaran yang ketiga, kita mestilah berusaha membina negara yang gemilang demi kesejahteraan generasi akan datang. Semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting untuk membanteras jenayah rasuah. Peranan ibu bapa dan guru perlulah mendedahkan keburukan ataupun kesan negatif yang ditimpa jika individu itu terlibat dengan rasuah kepada anak mereka. Hal ini supaya anak mereka tidak terlibat dan boleh berfikir secara waras. Baiklah, itu sahaja penerangan mengenai sajak ini daripada saya. Sekian, terima kasih. Syair Putri Siti Zubaidah, irama Putri Siti Zubaidah. Baik parasnya bukan kepala, tubuhnya seperti emas cemerlang. Cahaya tubuhnya gilang gemilang. Jika ditentang bagaikan hilang. Lemah lembut manis berseri, cantiknya tidak lagi terperi. Parasnya umpama putri bidadari, tiada bandingan di dalam negeri. Bertambahlah arif bijak laksana, bijak bestari
akal sempurna, sifatnya lengkap 7 laksana. Tiada berbanding barang di mana, jikalau dicari dengan makrifat. Cukup kepadanya serba empat, habis kepada sempurna sifat. Bandingnya itu sukar mendapat. Rambutnya panjang mengurai hitam, kening beralih dengan hitamnya. Mata bersinar memancar cahaya, alisnya lentik idaman semua. Hidungnya mancung, lehernya cincang, pinggangnya ramping, dadanya bidang, eloknya elok sederhana sedang manis, mata memandang. Putri Zubaidah gelar namanya, padanlah nama dengan rupanya. Di negeri Irak sangat masyhurnya, seorang pun tiada todok bandingnya. Putri Zubaidah, putri beriman, pandai mengaji, mentajwid Quran, silat dan tari jadi amalan. Amat sempurna perolehan
Parasnya cantik, suaranya merdu. Beralun lunak bersama Bayu. Sentiasa mengaji mendayu-dayu. Hati yang mendengar menjadi syadu. Syair ketahanan diri, irama dodol. Wahai remaja, dengarlah pesan di kaulah waris baju wawasan. Jadilah contoh semuanya insan, ilmu yang mantap jadi landasan. Membuang masa jangan sekali, ikutlah resmi orang misali. Barang yang lepas jangan sesali, masalah depan kita ungguli. Godaan dunia teruja jangan, kelak melangkah jadi halangan. Hidup bukanlah sekadar angan, indahlah tidak tercapai tangan. Bangun remaja, jangan terlena, gerakkan langkah usaha di jana. Malas usaha tak kemana-mana, masalah depan pasti terhina. Rohani kuat, jagalah iman, hindarilah segala buruk acuman. Berfikiran bagai orang siuman, baru bertahan luar dalaman. Ketahanan diri asas utama, memupuk insan hebat ternama. Pemimpin agung bakal menjelma, mentadbir nusa adil saksama. Baiklah, pada kali ini saya akan memberi penerangan berkaitan dengan syair yang telah saya dendangkan sebentar tadi, iaitu syair Puteri Siti Zubaidah dengan irama Siti Zubaidah. Sebelum itu, mari kita lihat siapakah Siti Zubaidah yang dimaksudkan dalam syair tersebut. Siti Zubaidah merupakan seorang puteri dari Iraq yang sempurna dari segi kecantikan,
kebijaksanaan dan sebagainya. Sinopsis ataupun gambaran secara keseluruhan untuk syair ini ialah mengisahkan tentang keperincian ataupun kepribadian Siti Zubaidah yang dikatakan seorang yang rajin beribadah, bersopan santun dan berbudi bahasa. Siti Zubaidah ini juga dikatakan mempunyai rupa paras yang istimewa yang dapat menarik perhatian orang ramai. Tema bagi syair ini ialah perincian terhadap perwatakan seorang wanita yang bernama Siti Zubaidah. Baiklah, kita beralih kepada pemikiran yang terdapat dalam syair ini. Dalam syair ini, saya ingin mengulas dua pemikiran yang terdapat dalam syair ini. Yang pertama, pemikiran dalam syair ini bermula dengan penulis yang menggambarkan sifat kesempurnaan individu yang bernama Siti Zubaidah. Jadi, untuk pemikiran pertama ini, kita ingin mengkaji bagaimana penulis menggambarkan sifat-sifat yang diperoleh oleh Siti Zubaidah dalam syair ini. Sebagai contoh, kita lihat pada rangkap yang pertama, baris yang kedua. Tubuhnya seperti emas cemerlang. Baiklah, persoalannya, mengapa apa yang difikirkan oleh penulis ini sehingga menggunakan emas cemerlang untuk mengungkapkan rupa ataupun tubuh Siti Zubaidah? Baiklah, secara umumnya kita tahu emas adalah sebuah barang yang berharga. Cemerlang pula menunjukkan kepada sifat yang baik. Jadi, penulis ingin menggambarkan tubuh Siti Zubaidah itu sangat sempurna, tiada cacat celanya. Seterusnya kita lihat pada rangkap yang pertama, baris yang ketiga. Cahaya tubuhnya gilang gemilang. Mengapa ataupun apakah yang dimaksudkan dengan cahaya tubuhnya gilang gemilang? Baiklah, di sini pemikiran penulis tersebut, cahaya merujuk kepada aura. Apabila seseorang melihat kita, dia akan melihat aura diri kita. Jadi, penulis ingin menggambarkan bahawa aura Siti Zubaidah ini sangat baik, sangat memberi aura yang positif kepada orang lain. Seterusnya, parasnya umpama puteri bidadari pada rangkap yang kedua, baris yang ketiga. Penulis ingin menggambarkan rupa paras Siti Zubaidah itu sangat cantik dan sangat jelita seperti puteri bidadari. Puteri bidadari ini ialah sosok wanita yang sangat cantik dan sangat jelita. Jadi, penulis ingin menggambarkan betapa cantiknya Siti Zubaidah ini sehingga diibaratkan sebagai puteri bidadari. Pemikiran yang kedua dalam syair ini ialah pemikiran yang berkaitan dengan kelebihan ataupun bakat Siti Zubaidah. Baiklah, bagaimana penulis menerapkan pemikiran ini dalam syairnya? Yang pertama, kita lihat pada contoh rangkap yang ketiga, baris yang ketiga, iaitu ayatnya, sifatnya lengkap 7 laksana. Apa yang dimaksudkan dengan sifatnya lengkap 7 laksana? Baiklah, 7 laksana bermaksud sifat-sifat yang sempurna ataupun menggambarkan sifat-sifat yang baik tanpa cacat cela. Apakah 7 sifat itu? Yang pertama, baik dari segi agamanya. Yang kedua, lembut tutur bicara. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, dermawan. Yang kelima, berhati mulia. Yang keenam, menghargai masa dan berbakti. Seterusnya, contoh pemikiran yang dapat dikaitkan dengan yang kedua ini ialah pada rangkap keempat, baris kedua. Cukup kepadanya serba empat. Baiklah, apa yang dimaksudkan oleh penulis dengan serba empat? Baiklah, dalam agama Islam, ciri-ciri wanita yang digalakkan untuk kita kahwin ada 4. Yang pertama,
adalah kita lihat daripada segi hartanya. Yang kedua, cantik rupanya. Yang ketiga, baik keturunannya. Dan yang terakhir, agamanya. Jadi, penulis telah menggambarkan bahawa Siti Zubaidah ini cukup keempat-empat ciri untuk dikahwini. Seterusnya, beralih kepada maksud syair yang telah saya dendangkan. Baiklah, kita lihat maksud syair ini dari rangkap ke rangkap. Rangkap yang pertama, baik parasnya bukan kepalang, tubuhnya seperti emas cemerlang. Cahaya tubuhnya gilang gemilang, jika ditentang bagaikan hilang. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan rangkap yang pertama? Rangkap yang pertama berbunyi, penulis ingin memberitahu kecantikan rupa paras Siti Zubaidah ini tiada tandingan. Penulis juga ada menyatakan bahawa tubuh Siti Zubaidah ini ataupun ciri fizikal Siti Zubaidah ini sangat sempurna dan Siti Zubaidah mempunyai aura positif yang kuat. Seterusnya pada rangkap yang kedua, lemah lembut manis berseri. Penulis mengatakan bahawa Siti Zubaidah ini seorang yang lemah lembut, berperwatakan lemah lembut, sopan santun. Cantiknya tidak lagi terperi. Cantik jelita seorang Siti Zubaidah ini juga diibaratkan seperti puteri bidadari dan kecantikannya tiada dalam negeri itu. Pada rangkap yang ketiga, bertambahlah arif, bijak laksana. Bijak bestari, akal sempurna, sifatnya lengkap, 7 laksana, tiada berbanding barang di mana. Baiklah, apa yang dapat diberitahu melalui rangkap yang ketiga ialah yang pertama, Siti Zubaidah ini dikatakan sangat arif dan pintar. Bahkan dikatakan mempunyai sifat 7 laksana. Baiklah, seperti sebentar tadi, sifat 7 laksana ini menggambarkan 7 sifat yang sempurna, iaitu baik dari segi agamanya, lembut tutur bicara, bijaksana, dermawan, berhati mulia, menghargai perasaan dan berbakti. Cukup 7 sifat yang terdapat dalam diri Siti Zubaidah. Baiklah, kesempurnaan Siti Zubaidah ini pula diterangkan ataupun digambarkan sehingga tiada bandingnya dengan orang lain. Betapa sempurnanya seorang wanita yang bernama Siti Zubaidah. Baiklah, pada rangkap yang keempat, jikalau dicari dengan makrifat. Makrifat ini adalah perkataan yang merujuk kepada sifat kepribadian Siti Zubaidah. Cukup kepadanya serba empat. Penulis menyatakan bahawa Siti Zubaidah lengkap 4 ciri wanita yang sempurna mengikut ciri Islam, iaitu dari segi hartanya, cantik rupanya, baik keturunannya dan agamanya. Penulis menyatakan bahawa jika Siti Zubaidah ini merupakan seorang wanita yang sangat sempurna dari segi sifatnya yang baik. Habis kepadanya sempurna sifat, bandingnya itu sukar mendapat. Seperti yang saya katakan tadi, Siti Zubaidah ini tiada bandingnya dengan manusia lain. Baiklah, seterusnya beralih kepada rangkap yang kelima dan keenam. Baiklah, untuk rangkap kelima, saya bacakan dulu rangkap syairnya. Rambutnya panjang mengurai ikalnya, kening beralik dengan hitamnya, mata bersinar memancar cahaya, alisnya lentik idaman semua. Rangkap yang keenam, hidungnya mancung, lehernya jinjang, pinggangnya ramping, dadanya bidang, looknya elok, sederhana sedang, sedap manis, mata memandang. Baiklah, apa yang dimaksudkan oleh penulis pada rangkap yang kelima dan rangkap yang keenam? Baik, rangkap yang kelima dan rangkap yang keenam ini menumpukan kepada ciri fizikal Siti Zubaidah.
ciri fizikal tentang hidungnya, matanya, begitu. Penulis ada menyatakan bahawa Siti Zubaidah ini mempunyai rambut yang ikal dan sangat panjang. Manakala kening Siti Zubaidah ini juga digambarkan sangat lebat dan sangat hitam. Matanya pula dikatakan bersinar dengan bulu mata yang lentik dan hidungnya pula sangat mancung. Leher Siti Zubaidah ini adalah leher yang jinjang, pinggangnya pula ramping dan dadanya bidang. Kesempurnaan fizikal Siti Zubaidah ini ataupun kecantikan, kesempurnaan paras rupa tubuh badan Siti Zubaidah ini telah menjadi perhatian ramai. Baiklah, pada rangkap yang ketujuh, penulis menyatakan bahawa rupa Siti Zubaidah ini padan dengan namanya. Baiklah, penulis mengatakan bahawa namanya sedap didengar dan disebut, sama seperti rupanya yang sedap mata memandang. Jadi, penulis ingin menggambarkan rupa Siti Zubaidah ini sangat indah, sama seperti namanya. Siti Zubaidah ini juga merupakan puteri yang terkenal di negeri Iraq. Baiklah, pada rangkap yang ke-8 dan yang ke-9. Baiklah, rangkap yang ke-8 menjelaskan tentang Siti Zubaidah ini mendapat didikan yang sempurna sebagai seorang puteri yang beriman, yang pandai mengaji dan mempelajari ilmu silat. Siti Zubaidah ini menerima didikan dari segi agama serta kesenian, silat. Jadi, Siti Zubaidah ini digambarkan sebagai individu yang menerima pelbagai pendidikan yang sempurna. Baiklah, pada rangkap yang ke-9, parasnya cantik, suaranya merdu, beralun lunak bersama Bayu, sentiasa mengaji, mendayu-dayu, hati yang mendengar menjadi syahdu. Baiklah, pada rangkap yang ke-9, penulis ingin menyatakan bahawa Siti Zubaidah ini mempunyai suara yang merdu dan lunak. Baiklah, suara yang merdu dan lunak itu adalah suara yang sedap didengar oleh orang lain. Penulis menyatakan bahawa suara itu setara dengan kecantikannya. Maksudnya, orang yang melihat Siti Zubaidah terpesona dengan kecantikannya dan juga orang yang mendengar suara Siti Zubaidah terpesona dengan kelunakan suaranya. Suara mengaji Siti Zubaidah ini juga dikatakan mendayu-dayu yang boleh membuat pendengar menjiwai ayat yang dibaca. Seterusnya, nilai dan pengajaran yang dapat kita lihat dalam syair ini. Yang pertama, nilai kesantunan dan berakhlak mulia. Pengajarannya, kita hendaklah mempunyai kesantunan dan berperilaku mulia agar disenangi oleh orang ramai. Maksudnya, kita hendaklah menjadi individu yang sopan santun supaya disenangi oleh orang ramai. Nilai yang kedua ialah nilai berbakti dan taat setia. Pengajarannya, kita mestilah berbakti pada negara dan masyarakat serta taat setia terhadap suruhan Allah seperti mengaji, solat dan sebagainya. Nilai yang ketiga ialah nilai keagamaan. Pengajarannya, kita perlulah mencontohi sifat Siti Zubaidah yang tinggi pengetahuan agamanya seperti pandai mengaji. Baiklah, penerangan yang seterusnya ialah penerangan berkaitan dengan syair ketahanan diri yang telah saya dendangkan dengan irama dodol. Baiklah, tema bagi syair yang telah saya dendangkan ialah nasihat kesedaran untuk membentuk anak muda yang berguna dan supaya tidak alpa dengan dunia dalam menempuhi liku-liku ataupun cabaran dan rintangan kehidupan ini.
Baiklah, dalam syair ini saya akan mengulas dua pemikiran yang terdapat dalam syair ketahanan diri. Pemikiran yang pertama ialah pemikiran yang menggambarkan anak muda sebagai penjana wawasan. Seperti contoh dalam rangkap yang pertama, baris yang kedua, penulis ada menyatakan bahawa anak muda ini merupakan individu yang merealisasikan ataupun menyambung tugas generasi lama untuk merealisasikan wawasan yang telah ditetapkan. Dalam perkataan rajut, dikaulah waris rajut wawasan, perkataan rajut merujuk kepada kesinambungan. Jadi, penulis menggambarkan bahawa anak muda ini merupakan penyambung legasi warisan yang ditetapkan. Baiklah, pemikiran yang kedua. Pemikiran dalam syair ini yang kedua adalah mengingatkan untuk tidak melakukan perkara yang tidak baik. Dalam rangkap yang kelima, baris yang kedua, hindarilah segala buruk acuman. Penulis mengingatkan ataupun memberi nasihat kepada anak muda supaya untuk tidak ataupun mengelak daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan faedah ataupun perbuatan-perbuatan yang mendatangkan musibah. Dalam perkataan acuman merujuk kepada perkara-perkara yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Seterusnya, beralih pada maksud. Baiklah, saya akan terangkan maksud syair ini berdasarkan rangkap-rangkap. Pada rangkap yang pertama, penulis berpesan kepada anak muda supaya menjadi individu yang berbudi pekerti yang berguna untuk negara. Penulis juga ada menyatakan bahawa anak muda yang ada ilmu, pengetahuan ataupun berilmu ataupun memperoleh pendidikan bakal menjadi waris untuk negara yang harmoni dan baik. Jadi, penulis ingin menyatakan bahawa negara yang aman, damai, harmoni datangnya ataupun puncanya daripada generasi anak muda yang memiliki ilmu. Terusnya, maksud pada rangkap yang kedua. Pada rangkap yang kedua ini, penulis menyelitkan nasihat untuk anak muda supaya belajar menjadi individu yang menghargai masa dan tumpukan pada masa hadapan demi majukan diri. Maksudnya, penulis ingin anak muda jangan membuang masa ataupun melakukan perkara yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah pada diri. Penulis juga ada mengingatkan anak muda untuk terus melangkah tanpa melihat segala perkara yang berlaku di waktu lalu. Baiklah, penulis mengingatkan supaya anak muda yang telah melakukan kesalahan jangan melihat kesalahan tersebut terlampau lama, tetapi lihat pada masa hadapan. Daripada kesalahan yang telah dibuat, kita dapat memperbaiki diri untuk menjadi individu yang lebih berguna dan lebih baik. Baiklah, pada rangkap yang ketiga. Pada rangkap yang ketiga ini, penulis memberi peringatan kepada anak muda supaya jangan terlampau leka dan alpa dengan nikmat dunia. Penulis mengingatkan anak muda supaya sentiasa melakukan perkara yang mendatangkan faedah dan jangan terlampau leka dengan hiburan, rakan-rakan dan sebagainya. Penulis juga ada mengingatkan bahawa kehidupan ini tidak boleh dianggap sebagai suatu perkara yang remeh. Beralih kepada rangkap yang keempat. Pada rangkap yang keempat, penulis memberi kata semangat kepada anak muda untuk terus melangkah ke hadapan dengan berusaha mencapai segala kejayaan dalam dunia, sama ada berjaya dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Penulis juga ada menekankan bahawa segala tindak tanduk yang dilakukan pada waktu kini akan mempengaruhi nasib pada masa hadapan. Contohnya, jika kita
belajar, main-main. Jadi nasib kita bergantung kepada cara kita pada waktu sekarang. Jikalau kita main-main time belajar, waktu belajar, jadi masa depan kita mungkin kita akan dapat kita tidak dapat melanjutkan pembelajaran dan sebagainya. Seterusnya, rangkap yang kelima. Pada rangkap yang kelima, penulis memberi peringatan kepada anak muda supaya jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata yang menghasut untuk melakukan keburukan. Kebiasaannya rakan-rakan ni antara salah satu faktor pengaruh yang paling kuat lah. Jadi kita mestilah bijak memilih rakan supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, seperti merokok, budaya melepak dan sebagainya. Penulis juga ada menyatakan ataupun mengingatkan anak muda supaya berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara serta menjaga akidah dan tidak melakukan larangannya. Disebabkan ini, saya tekankan bahawa pemilihan rakan itu adalah sangat penting supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada kita. Baiklah, rangkap yang terakhir ataupun rangkap yang keenam. Pada rangkap ini, penulis menyatakan ataupun memberi peringatan kepada anak muda supaya mempunyai kesedaran ataupun kewarasan dalam melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan. Penulis menekankan supaya kita berfikir 2 atau 3 kali sebelum melakukan sesuatu tindakan, kerana tindakan yang kita lakukan dapat mempengaruhi kehidupan kita pada masa hadapan. Secara tidak langsung dapat membentuk generasi yang berperwatakan mulia di masa hadapan. Jika kita berfikir sebelum bertindak, kita akan melalui nasib ataupun masa hadapan yang baik. Daripada situ kita akan dapat membentuk diri yang mulia, sopan santun, berbudi pekerti dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih kepada nilai dan pengajaran yang terdapat dalam syair ini. Yang pertama, nilai berfikiran jauh ataupun berfikiran secara waras. Pengajarannya, kita hendaklah berfikiran positif dalam semua perkara yang berlaku dalam kehidupan. Jika didatangi masalah, kita hendaklah menyelesaikan masalah itu dengan berfikiran positif dan berfikiran waras. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita, malah mendatangkan musibah kepada diri kita. Jadi kita hendaklah berfikir secara positif dan berfikir secara waras untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Pengajaran yang kedua di bawah nilai berfikiran jauh ialah kita mestilah hidup dengan tanpa ada penyesalan supaya jiwa menjadi tenteram. Perbuatan ataupun melakukan kesilapan itu adalah perkara yang normal dalam kehidupan. Jadi daripada kesalahan itu, kita sekurang-kurangnya cuba untuk menjadi yang lebih baik tanpa kita lihat kesalahan itu sebagai sesuatu penyesalan dalam hidup kita. Nilai yang kedua adalah nilai keagamaan. Pengajarannya yang pertama, kita mestilah menjaga agama supaya diberkati oleh Allah dalam kehidupan. Baiklah, kita hendaklah menjaga agama kita supaya segala perkara yang berlaku dalam kehidupan kita dapat berjalan dengan lancar, dipermudahkan dan sebagainya. Pengajaran yang kedua ialah kita patutlah ataupun mestilah berwaspada dan berhati-hati untuk tidak mudah terpengaruh melakukan kemungkaran. Kita mestilah mengawal tindak tanduk kita menggunakan media sosial supaya tidak terpengaruh melakukan perkara-perkara yang buruk. Selain itu, memilih rakan yang baik supaya tidak melakukan perkara yang membuang masa seperti merokok, budaya melepak dan sebagainya. Baiklah, nilai yang ketiga ialah nilai bersungguh-sungguh.
kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan supaya perkara yang diingini dapat dicapai. Baiklah, dalam kehidupan kita mestilah menetapkan matlamat yang ingin kita capai. Jadi untuk merealisasikan ataupun mencapai matlamat itu, kita mestilah melakukan tindakan ataupun tingkah laku yang baik ataupun perkara yang mendatangkan faedah yang membolehkan kita mencapai matlamat yang telah ditetapkan.